أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Terima kasih kepada moderator, saudara pengurusi majlis Ustaz Mang, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara beliau. Beliau baru keluar daripada pusat kuarantin barangkali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara beliau, sebab ni memang dia kuarantin lah. Orang-orang yang terdekat dia positif ni. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara beliau. Terusnya kepada pihak penganjur, muslimin muslimat, penuntut-penuntut ilmu yang bersama dengan kita dalam pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin. Minta maaf banyak lambat sikit masuk saat ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin, wa yajibu shira'uhu bi thamani mithlihi illa an yahtaja ilaihi lidainin mustaghriq. Kita sekarang ni masih lagi di dalam bab tayamum. Yang mana sebelum daripada ni kita bincang bahawasanya tayamum ini ialah kadang-kadang ia ganti daripada hadas kecil, kadang-kadang dia ganti daripada wuduk, kadang-kadang dia ganti daripada mandi wajib. Baik. Yang mana ketika mana kita berhadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, sebelum daripada kita semayang, wajib kita kena menghilangkan hadas tersebut. Alat yang digunakan untuk menghilangkan hadas adalah air. Alat yang digunakan untuk menghilangkan hadas adalah air. Ketika mana ada air dan boleh kita pakai, boleh kita guna air, maka tidak boleh kita bertayamum. Bilakah boleh kita bertayamum? Ketika tidak ada air, ataupun ada air tetapi kita tidak boleh pakai air disebabkan kita sakit dan seumpamanya. Jadi antara sebab yang membolehkan kita bertayamum adalah tidak ada air. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yajibu syira'uhu. Wajib syira'uhu, membelinya al-ma'. Wajib membeli air. Jadi maksudnya ketika kita tidak ada air, kita tidak memiliki air, tetapi kita memiliki duit ataupun kita memiliki benda yang berharga, ia tak semesti beli dengan duit. Jangan kita faham mesti beli dengan duit, tak semesti. Sebab bayaran tidak semesti duit. Katakanlah kita ada baju 8 lah, yang mana hak yang kita perlu hanya kata 2 lah ataupun 3 lah, maka lebih daripada keperluan kita, maka boleh kita jadikan ia sebagai bayaran kepada air kalau sekiranya penjual menerima bayaran tersebut. Okey, boleh faham kan? Jadi wajib beli. Ketika tak ada air, kita tidak memiliki air untuk bertayamum, untuk berwuduk, sedangkan diwajibkan kepada kita wuduk, kita tidak mampu untuk berwuduk melainkan dengan cara kita membeli air, maka hukum membeli air ketika itu adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kita dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila nak bangun kepada sembahyang, maka hendaklah kamu basuh. Faghsilu wujuhakum. Mu kena basuh muka-muka kamu. Apa yang diwajibkan kepada kita apabila kita nak sembahyang ketika kita berhadas adalah kita basuh muka dengan air, basuh tangan dengan air, sapu kepala dengan air, basuh kaki dengan air. Okey, itu yang dituntutkan kepada kita. Ketika kita tidak ada air, tetapi kita mempunyai bayaran, duit, harta yang boleh kita beli air, maka hukum beli air adalah wajib. Pada asal hukum beli air tak wajib. Mu nak beli tak mau, tak apa, tak mau beli pun tak apa. Faham? Tetapi ketika perlu kepada wajib kita kena guna air dan kita tidak mampu guna air melainkan dengan cara membeli, maka wajib kita kena beli. Sebab dia ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka ia juga wajib. Asal
Tidak wajib kita beli. Tetapi oleh kerana tidak sempurna penggunaan air pada anggota wuduk kita, melainkan dengan kita memiliki air. Cara kita memiliki air adalah dengan beli, maka hukum beli ketika itu adalah wajib. Tetapi oleh kerana beli ni melibatkan harta, maka syarak mengambil berat tentang nilaian dan harga kepada air tersebut. Sehingga kan kata ulama, wajib membeli air bithamani mithlihi. Dengan saman. Apa makna saman? Dengan harga, dengan bayaran. Saman, dengan harga. Mithlihi seumpamanya. Maksudnya harga seumpamanya? Harga seumpamanya maksudnya harga pasaran. Cakap kita harga pasaran. Ramai-ramai orang jual pun ni. Oh, air kalau misalnya 5 liter, harga dia dalam 4 ya. Sebagai contoh. Harga dia 4 ya. Jadi waktu tu, tempat tersebut, air tu, biasa harga dia tu. Tiba-tiba, orang tu jual lebih daripada tu. Dia kata, nak air boleh. Tahu tengok kita kepik ni. Dia manusia ni apabila kita, dia ada sebahagian daripada manusia, dia mengambil kesempatan di atas kesusahan orang. Di atas kesusahan orang. Manusia tidak sama. Dia mengambil kesempatan di atas kesusahan orang. Ada juga manusia begitu. Jadi tengok orang nampak kepik sangat nak barang. Dia pun up harga tinggi. Salah ke tak? Tak ada masalah. Sebab dalam masalah berjual beli, kita boleh jual barang kita dengan harga yang kita inginkan. Tidak ada penetapan yang ditetapkan oleh syarak dalam kita meletakkan keuntungan dalam apa yang kita nak jual. Baik. Jadi sekarang ni kita boleh jual dengan harga yang tinggi. Tiba-tiba orang tu kata boleh awak nak air. Air memang sini memang waktu ni, tepat ni, harga dia memang dalam RM5 je. Tapi saya nak jual RM50 hari ni. Saya nak jual RM50. Kalau awak nak ambil, tamu sudah. Mudah je. Saat tamu saya sitang. Payah benda. Baik. Maka ketika tu kata ulama tidak wajib beli. Tidak wajib memiliki air dengan cara membeli kerana bayaran melebihi daripada harga semasa. Harga pasaran. Harga seumpamanya. Baik. Dan ketika kita tidak membeli air tersebut, boleh kita bertayamum walaupun air ada. Dia bukanlah maksud kita tidak mampu. Kadang-kadang piti kita ada, bukan kita tak ada. Tapi oleh kerana melihat kepada harga air saat itu melebihi daripada harga biasa, maka tak wajib kita beli. Soal kita nak beli itu nombor 2. Maksudnya tak wajib kita beli. Tapi apabila kita beli, maka ketika itu boleh kita guna. Maka boleh tak kita tayamum ketika itu? Tak boleh dah lah. Asalnya tak wajib kita beli. Atau kita kena faham. Ni bukan kita tak ada duit, ni kita ada duit Cuma harga lebih daripada harga biasa. Dia harga samani mithlihi ni tengok kepada tempat dan tengok kepada waktu. Kadang-kadang waktu ni murah, kadang-kadang waktu ni mahal. Kadang-kadang tempat ni murah, tempat ni mahal. Nampak kan? Okey, tu maksud bisamani mithlihi. Wajib membelinya dengan harga seumpamanya. Dia kata molek Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau lebih daripada harga seumpamanya, cakap kita dalam kitab kata thamani mithli, kita guna istilah tu harga seumpama, maksudnya harga biasa, harga pasaran, harga cakap kita harga benda, harga pasaran lah kan. Harga biasa-biasa kan lebih, walaupun lebih sikit. Katakanlah asal RM5, tapi nak jual RM5 2 sen. Kau nak 2 sen tu, lebih daripada harga asal. Maka tak wajib dah beli. Walaupun sikit. Okey, boleh faham. Illa an yahtaja ilaihi lidainin mustaghriq. Saat ni wajib beli dengan harga seumpamanya. Melainkan ni maksudnya tak wajib beli. Maksudnya walaupun dia mampu, dia memiliki bayaran. Maksudnya dia memiliki harta, dia memiliki duit untuk membeli air. Dan harga air saat ni tu, harga seumpama ataupun lebih murah daripada harga biasa. Tidak wajib dia beli. Bila? Illa an yahtaja ilaihi. Melainkan apabila berhajat. Apa nama berhajat? Perlu ia. Ilaihi kepadanya, kepada as-saman. Kepada bayaran tersebut. Dia perlu kepada bayaran tersebut. Dia perlu kepada bayaran saat itu lidainin, kerana hutang. Maksudnya, duit dia ada bukan tak ada. Tapi cukup untuk bayar hutang. Cukup untuk bayar hutang. Hutang dia ada 2. Yang pertamanya hutang yang telah sampai masa bayar. Hutang yang belum lagi sampai masa bayar. Tak kira hutang tu sampai masa bayar dah ke,
ataupun belum lagi sampai masa bayar dah ke, yang penting dia ada duit, tapi duit saat ni tu perlu untuk membayar hutang. Maksudnya ada sekadar tu je. Pitih dia ada dalam 10 ya. Hutang orang 10 ya kau. Maka maksudnya dia perlu kepada bayaran tersebut untuk hutang. Okey, boleh faham? Untuk hutang. Lidainin mustaghriq, hutang yang menghabisi. Hutang yang menghabisi akan harta dia. Dia mustaghriq ni yang menghabisi akan harta dia. Maksudnya, pitih dia ada 10 ya. Orang kata kandung kata 10 ya. Hutang dia ada 10 ya. Okey, nampak? Maka hutang tu dia panggil dia hutang yang menghabisi akan hartanya. Tapi sebenarnya perkataan mustaghriq, kalau tidak awak mari pun faham, tak apa dah. Tapi mana wawi awak mari pula untuk jelas molek. Sebab kalau apabila dia kata yahtaj, perlu untuk hutang, jadi bermakna cukup-cukup untuk bayar hutang dia. Dan awak mari perkataan mustaghriq pun kita faham dah. Awak mari perkataan mustaghriq lebih lagi jelas. Okey, jelas kan? Nah, jadi kalau misalnya pitih ada 800, hutang 2,5 je. 2,5 hutang. Jadi hak tu wajib kena beli. Sebab apa? Sebab dia tidak perlu kepada bayaran tersebut untuk hutang dia. Kerana duit yang dimiliki melebihi daripada hutang dia. Okey, boleh faham kan? Itu maksud lidainin mustaghriq. Au mu'nati safari. Au mu'nati safarihi ataf pada kata dain. Maksudnya dia perlu kepada saman tersebut, bayaran tersebut untuk mu'nati safarihi, untuk perbelanjaan permusafirannya. Kita bermusafir. Ni orang bermusafir tak ada air. Tiba-tiba ada orang jual air. Orang jual tu dengan harga memang harga gitulah orang jual. Tetapi dia ada bayaran dia ada duit. Cuma duit saat itu untuk digunakan perbelanjaan dia pergi dan pulang ketika dia bermusafir. Duit perlu kepada perbelanjaan permusafiran dia. Dah nak makan lagi, nak minum lagi, nak bayar tu lagi kalau sama kita kan. Au nafaqati hayawanin muhtaram. Ataupun dia perlu kepada saman tersebut untuk nafaqah. Nafaqah hayawan, benda yang hidup. Benda yang hidup. Hayawan ni, kalau biasa kita tak makna binatang, tapi sebenarnya perkataan hayawan ni adalah perkara yang ada padanya hayah. Hidup, benda yang hidup. Sama ada manusia ataupun binatang. Nampak kan? Ataupun perlu kepada untuk nafaqah, perbelanjaan benda yang hidup, muhtaram, yang dihormati. Yang dihormati oleh syarak. Maksudnya, benda yang hidup yang dihormati oleh syarak, benda yang hidup ni, syarak haramkan atas kita membunuhnya. Itu maksud hayawan muhtaram. Muhtaram maksudnya dihormati oleh syarak. Maksud dihormati oleh syarak adalah syarak melarang, mengharamkan kita bunuh dia. Syarak mengharamkan kita bunuh dia. Setiap benda yang hidup, yang syarak mengharamkan kita bunuh dia, maka benda tu dinamakan sebagai hayawan muhtaram. Hayawan muhtaram banyak. Kita nak tahu hayawan muhtaram, kita tidak boleh bilang. Kita kena bilang hak yang ghairu muhtaram. Sebab ghairu muhtaram hanya ada beberapa perkara sahaja. Jadi kalau benda ni banyak, benda A banyak, lawang dia sikit, kita nak cerita hak yang banyak. Tak habis. Kita kena cerita hak sikit. Lepas tu hak lebih daripada hak sikit tu, ia belaka lah. Okey, boleh faham kan? Jadi, hayawan muhtaram. Kita ada hayawan muhtaram dan ada hayawan ghairu muhtaram. Kalau dalam kitab Matan Safinatun Najah dia sebut, bendakah yang dinamakan sebagai hayawan ghairul muhtaram. Wa ghairul muhtarami sittatu asya'. Hayawan, benda yang hidup yang tidak dihormati oleh syarak, boleh kita bunuh, bukan dituntut kita bunuh. Ada berapa? 6 perkara. Yang pertamanya benda? Yang pertamanya, tarikus salah. Orang yang meninggalkan sembahyang. Tapi kena ingat, orang yang meninggalkan sembahyang di sini ada sembahyang fardu. Orang yang tak sembahyang fardu. Orang tak sembahyang fardu halal darah. Maksud benda halal darah, menjadi kewajipan kepada pemimpin
melaksanakan hukum. Sama ada dia mengikut pandangan sebahagian mazhab Imam Syafi'i melaksanakan hukum hudud. Dengan bunuh setelah daripada proses-proses dia adalah syarat-syarat dia. Kalau mazhab pandangan sebahagian daripada ulama, mazhab Hambali, bunuh kerana ridah, kerana murtad, wal'iyadabillah. Baik, sebab jangan main bab semayang. Bab semayang jangan main. Jadi, yang pertama orang yang tinggal sembahyang. Orang yang tinggal sembahyang, halal darah dia. Tapi dengan syarat. Dia ada syarat dia. Syarat dia setelah daripada disuruh. Selepas daripada orang suruh, dah dia sembahyang dalam waktu. Dan lepas daripada waktu suruh, dia bertaubat. Tapi tak bertaubat juga. Dia tu antara syarat dia. Antara syarat dia, kena ada orang suruh dia sembahyang dalam waktu. Dan lepas daripada waktu, suruh dia taubat. Siapa? Pihak pemerintah. Kena suruh dia bertaubat. Adalah tempoh-tempoh dia. Suruh sembahyang, tak sembahyang. Lepas daripada waktu suruh taubat pun tak taubat. Maka apabila cukup syarat dia, jatuh hukum bunuh. Jadi orang ni, dia ada. Okey, boleh faham. Dia ada. Kata orang ni, kita ada air sikit. Bukan tak ada, kita ada air. Kita ada air. Ataupun bukan, kita ada duit. Ni kita ada duit. Duit. Kita ada duit. Yang mana duit ni, kalau kita beli air, maka kita tidak boleh bagi nafkah kepada hayawan muhtaram. Kita tidak mampu, kita tidak boleh bagi nafkah kepada anak kita, kepada bini kita. Okey, boleh faham kan? Maka ketika tu, tak wajib kita beli air. Faham? Sebab nafkah diwajibkan kepada kita. Manakala ambil wuduk boleh digantikan dengan tayamum. Okey, nampak kan? Tapi kalau sekiranya dalam keluarga dia, hak yang nasallallahu salamata wal afiyah wal iyadzabillah, dalam keluarga dia ataupun kawang dia, kita kata kawang dia lah, tak sembahyang. Dan cukup syarat dah. Tinggal sembahyang fardu cukup syarat dah. Maka dia ada duit. Kalau dia beli air, maka duit tersebut tak ada dah untuk bagi nafkah kepada siapa? Kepada kawan dia. Kawan dia tak nak benda. Tak boleh nak beli untuk kawan dia. Maka kata ulama, tetap wajib dia kena beli air. Sebab darah kawan dia tidak dihormati oleh syarak. Okey, itu yang pertama, tarikus salah. Lepas tu yang keduanya benda, wazanil muhsan. Pengzina yang telah berkahwin sebelum daripadanya. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang ketiganya, wal murtad. Orang yang murtad, orang yang terkeluar daripada agama Islam. Yang keempatnya adalah wal kafirul harbi. Kafir harbi. Kafir yang sedang berlaku peperangan di antara dia dengan orang Islam. Yang kelimanya adalah wal kalbul aqur. Anjing gila. Anjing gila. Anjing gila ni ayo kekeh orang. Dia telah mendatangkan mudarat kepada orang. Yang keenamnya adalah wal khinzir. Babi. Okey, itu dipanggil binatang yang haiwan yang tidak dihormati oleh syarak. Baik. Jadi selain daripada itu adalah dihormati oleh syarak. Katanya walau wuhiba lahu ma'un. Tadi masalah beli. Ini kita nak bincang bab lain. Cuma sebelum daripada kita masuk bincang bab heboh, kita buat kesimpulan sekali lagi berkenaan dengan apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi. Jadi sekarang ni, ketika seorang tu tidak memiliki air, lepas tu ada orang jual air, adakah wajib dia beli air untuk dia berwuduk? Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wajib dia beli air tapi dengan syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah dia saat ni tu mempunyai bayaran untuk membeli air tersebut. Dan harga, yang syarat yang kedua, harga air saat ni tu, harga tidak lebih daripada harga biasa. Okay, boleh faham? Yang ketiganya, duit yang ada dia saat ni tu, bukan untuk tujuan bayar hutang. Bukan tujuan untuk perbelanjaan dalam permusafiran dia. Bukan tujuan untuk memberi nafkah kepada benda yang hidup yang dihormati oleh syarak. Sama ada manusia ataupun binatang. Okey, boleh faham? Tu syarat-syarat dia. Okey, Abi. Sekarang, tadi masalah beli. Ni masalah bukan beli orang nak beli saja air. Walau wuhiba lahu ma. Sekiranya wuhiba. Dihibahkan. Perkataan hibah. Bahasa Arab sebenarnya. Wahaba. Yahibu. Hibatan. Dia masdar. Wuhiba. Diberi. Dihibahkan. Tidak mana hibah. Diberi. Lahu kepadanya.
Ma'un akan air. Diberikan air kepadanya. Ma'un naib fa'il bagi wuhibah. Maksudnya diberi. Dia buat mari fa'il madhi bina majhul. Tidak khabar siapa yang memberi. Tak apalah, kita tak mau bincang siapa yang memberi. Kita nak bincang dia. Kita nak bincang ada orang beri air kepada dia. Siapa beri tak kira lelaki ke puan tu, tak kira orang kafir kau Islam, kita tak mau kira tu. Jangan tanya pula ada siapa beri. Orang yang beri tu comel tak ada kira tu. Comel ke tak? Lepas tu orang negeri mana, Palestin ke Yahudi? Tu tak mau kira. Panjang cakap pula. Kita nak bincang dia. Bincang ada orang beri air kepada dia. Gitu. Sekiranya diberikan kepadanya akan air. Okey, satu. Au u'ira dalwan, ataupun diberi pinjam. Dalwan timba. Diberi pinjam akang dia. Diberi pinjam akang dia. U'ira diberi pinjam kepadanya, dalwan akan timba. Maksudnya ada telaga. Tapi telaga dalam. Takkan nak pergi terjun dalam, nak naik guana pula. Jadi nawawan. Jadi kena cari timba lah. Tiba-tiba ada orang nak bagi pinjam timba. Ketika ni katanya wajabal qabulu fil asah. Adakah wajib kena terima? Orang nak beri air wajib kena terima ke tak? Orang nak bagi pinjam timba wajib kena terima ke tak? Katanya wajabal qabulu fil asah. Wajib terima mengikut pandangan al-asah. Wajib kena terima. Dia wajib terima ni adalah ketika dia tidak boleh mendapatkan air tersebut dan mendapatkan timba dengan cara membeli dan seumpamanya. Okey, boleh faham kan? Wajib dia terima. Kalau sekiranya dia boleh beli, maka adakah wajib terima? Tak wajib terima. Maksud wajib terima adalah boleh tak dia nak tayamum sedangkan ada orang nak beri air kepada dia? Tak boleh. Faham? Sebab ada orang nak bagi air kepada dia. Wajib dia kena terima air. Boleh tak dia nak tayamum sedangkan ada orang nak bagi timba kepada dia untuk mendapatkan air dalam telaga? Tak boleh. Wajib dia kena terima. Ni mengikut kaul al-asah. Sebab benda wajib kena terima. Kerana, tengok. Kerana, dia sebenarnya dalam masalah beri, pinjang ni, dia panggil ada minnah. Ada ungkitang. Faham lagi? Ada ungkitang. Kita orang buat baik kepada kita, dia ada ungkitang sebenarnya. Tetapi kerana melihat menjadi kebiasaan pemberian air daripada seorang kepada seorang yang lain. Biasa tak beri air? Biasa. Sebab air adalah menjadi keperluan asas. Biasa beri air. Beri air itu biasa. Beri pinjam timba itu perkara biasa. Benda tu biasa. Jadi apabila benda tu biasa, maka ungkitang saat itu tidak teruk. Tidak besar ungkitang. Sebab benda tu memang ramai orang bagi tu belaka. Faham? Dia benda yang ungkitang besar ni benda. Jarang orang buat baik kepada kita. Hak tu akan wujudnya ungkitan yang besar. Tapi kalau pakai buat ramai-ramai, adakah wujudnya ungkitan yang besar? Tidak. Jadi masalah air ni bagi pinjam timba, beri air, perkara biasa. Faham? Jadi tidak ada besar ungkitan. Okey, boleh faham? Sebab tu dia kata wajabal qabulu fil asah. Tapi walau wuhiba thamanuhu, sekiranya diberikan thaman, harganya air. Bukan diberikan air, tapi diberikan harga air, bayaran air. Tidak, diberikan bayaran air. Maksudnya, ada orang nak jual air, tapi dia tak ada pitih. Dia tak ada pitih. Orang kata gini, ambil air pitih ni. Mau beli air. Dia lain. Orang tu pergi beli air, ambil air, orang tu pergi ke dia. Lain. Tadi. Faham lagi? Orang tu tak beri duit. Orang tu pergi beli air, ambil mung air. Wajib dia kena terima. Hak ni bukan orang pergi beli air, ambil air ke dia tak. Dia beri pitih, ambil pitih lah. Okey. Dia bagi duit kepada seseorang, adakah benda saat ni tu biasa orang buat? Tidak, tidak. Bukan benda hak yang biasa. Faham? Jadi kita buat contoh, kita nak faham mudah. Kita pergi masjid. Air kita ambil air di masjid, kita ambil semua sekali. Kan biasa kita guna air gitu kan. Tapi kalau kita pergi masjid, nak dapatkan pitih daripada masjid, benda hak biasa ke benda hak yang payah nak dapat? Payah. Tok Imam pun payah. Tok Imam minta mengusi di puluh ya. Hai, tak boleh.
Kan hutang. Hutang baru ni nanti dulu. Dah ingat nak bayar lagi. Tu lain lah. Hutang. Tak bayar lagi. Baik. Contoh. Boleh faham kan? Jadi kalau diberikan harganya fala. Maksud dia fala ay fala yajibul qabul. Tidak wajib terima. Maksud dia tidak wajib terima. Kalau nak terima dia boleh ke tak? Boleh. Tidak wajib terima maksudnya boleh dia bertayamum. Ketika dia tidak memiliki air, sedangkan ada orang nak bagi kepada duit untuk dia beli air. Dan dia tak ada duit untuk beli air. Okey, boleh faham? Sebab tak wajib terima. Sebab benda tak wajib terima kerana besar ungkitan. Dia apabila orang ungkit, malu tak kita? Malu. Kita sebab kita mempunyai air muka. Betul tak gitu? Kita mempunyai air muka. Kita malu. Baik. Sebab itulah walau wuhiba thamanuhu fala. Maka fala apa dia? Fala yajibul qabul. Jelas. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya walau nasiya fi rahlihi aw adallahu fihi falam yajidhu ba'da at-talabi fatayammama qada fil adhar. Sekiranya nasiya lupa ia, hu akan dia akan ma. Dia lupa. Fi rahlihi di dalam rahl. Rahl kita dia rahlun dia ada mata benda barangan yang dibawa oleh orang musafir. Ada kediaman tu makna rahl. Orang musafir siapa setempat nak rehat dia pun buat basah sikit. Nak rehat sekejap. Nak apa-apa barang sikit atau buat kemah sikit nak tidur apa sekali tu dipanggil benda rahl. Dipanggil rahlun. Barang-barang hak yang kita bawa keperluan kita dalam kita bermusafir bik apa sekali tu dipanggil benda rahlun. Baik, jadi pendek kata rahlun ni ada beberapa makna. Jadi pendek kata dia ni lupa. Dia lupa. Lupa hu kembali kepada alma fi rahlihi. Okey, maksud dia lupa asal dia ingat. Siapa masa nak berwuduk tak ada air. Tak ada air. Cari-cari tak ada air. Baik. Tiba-tiba dah tak ada air. Dia pun tayamum. Lepas daripada tayamum, dahaga ambil air. Lah banyak air aku bawa. Dah ingat sekarang. Allah lupa sungguh. Faham tak makna lupa? Faham tak gimana? Makna lupa. Satu. Au adallahu fihi. Atau air tersebut hilang. Fihi fi rahlihi. Dia ingat bawa air. Tapi tak jumpa cari. Itu makna adallahu fihi falam yajidhu ba'da talab. Maka tidak mendapatilah ia. Dia akan air selepas daripada cari. Duk cari-cari, duk jumpa weh. Kita guna perkataan dia, lupa tak mana kan. Cuma kita nak beza, tadi nasiah dia lain. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Adallah ni jadi, kita tak ingat tak kita bawa air sekarang ni? Ni kita, tadi, mula-mula kita bawa air. Kita ingatlah. Sampai masa kita nak wuduk, kita cari-cari. Tak ada air. Jadi kita dah ingat kita bawa air. Itu makna lupa. Faham? Hak ni masa kita nak berwuduk, kita tahu kita ada air. Tapi mana pula? Duk mana? Cari-cari, tak jumpa. Lepas daripada siap mayang, lah. Duk celah ni. Tadi tengok dah pegang dah ni. Itu mana? Adallah. Kita tidak perbezaan di antara nasiah dengan adallah. Jelas? Fatayammama, maka qada fil adhar. Maksud dia, kena qada balik mengikut al-adhar. Kalau disemayang dengan tayamum tersebut, kena qada balik. Kena ulang balik. Bukan maksud semayang tersebut, semayang yang pertama saat itu tak sah, semayang pertama sah. Cuma, oleh kerana penuh dengan kekurangan, kerana di sana ada, dipanggil naur ataupun ada sudut kecuaian dia. Ada sudut kecuaian dia. Faham? Ada sudut kecuaian dia. Maka sebab itulah kena qada balik. Ini mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan tidak perlu qada dah. Sebab dia cari dah. Dah cari dah. Nak buat warna lupa. Lupa nak buat warna dimaafkan. Baik, pandangan mu'tamad. Baik. Pandangan mu'tamad wajib dia kena qada balik.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya mana ya? Walau adalla rahlahu fi rihalin fala yaqdi. Maka sekiranya dia tak jumpa, hilang rahlahu mata bendanya fi rihalin di dalam beberapa mata benda. Maksud dia mata benda dia tu tapi hilang dalam banyak-banyak orang ramai-ramai. Kita kata dia tak dalam beg dia. Tapi beg campur dengan beg ramai-ramai. Tak tahu mana sebeg dia. Maka fala yaqdi. Maka tidak qada. Sebab benda tidak qada? Sebab memang payah nak cari. Faham? Kalau duduk dalam kawasan dia sahaja, mudah tak nak cari? Mudah. Tapi kalau campur dengan orang, payah ke mudah nak cari? Payah. Faham tak, Rian? Sebab itulah tidak wajib qada semula. Baik. Dia adalla ni mungkin barang tu ada kan, tak jumpa cari. Tak jumpa cari, gelak ke, tak kira tak. Tak jumpa cari. Faham tak, Rian? Abi. Athani, yang kedua. Di adalla boleh kita kata cakap mudah kita tak jumpa cari lah. Bukan dia tahu benda tu ada. Tapi tak jumpa cari. Nasia tadi, Nasia mula-mula dia ingat. Lepas tu dia terlupa. Ataupun lupa letak mana. Lupa letak mana. Boleh ke lupa letak mana. Okey, athani yang kedua. Yang kedua daripada sebab-sebab yang mengharuskan seorang bertayamum. Athani an yahtaja ilaihi ataupun boleh baca an yuhtaja ilaihi. Tadi kita baca benda. Kita baca yahtaja ilaihi kan. Dia boleh baca yahtaja. Boleh baca belakang. Kalau yuhtaja ilaihi kita pakai bina majhul. Diperlukan kepadanya kepada air. Sebab dalam kitab Mughnil Muhtaj dia kata an yuhtaja bil bina'i lil maf'ul. Jadi kita baca yuhtaj. Diperlukan kepadanya kepada air. Diperlukan. Sebab dia kata diperlukan, ia tidak kata yahtaj perlu. Kerana yang memerlukan tidak mesti tuang dia. Bahkan kalau orang lain perlu pun sama juga. Faham? Sebab dia mari perkataan yuhtaj. Diperlukan kepadanya kepada air li'atashi hayawanin muhtaram. Li'atashi muhtaram. Kerana dahaga perkara ataupun benda yang dihormati oleh syarak. Jadi kalau air ada, bukan air tak ada. Air ada. Tapi kalau guna wuduk, tak ada untuk minum. Air ada banyak tu je. Sedangkan kita perlu kepada air untuk minum. Ataupun perlu kita guna air untuk bagi kepada binatang kita. Ataupun perlu kita guna air. Perlu kita guna air untuk meneruskan perjalanan kita. Kan kalau zaman kita ni nak letak air dalam dia. Dalam kereta. Sebab kereta kita ada masalah. Kalau minum air, guna air kok, nak letak dalam tu kan ni. Kalau buat wuduk nak letak dalam tu kan ni. Mampu kerah atas lembu raya. Contoh kita kata. Mendatangkan mudarat pula kepada kita. Baik. Sama juga. Yuhtaja ilaihi li'atashin muhtaram. Walau ma'alan. Walaupun ma'alan ni maksudnya akan datang. Maksudnya bukan nak minum sekarang, hari ni untuk minum ada dah, tapi perjalanan kita ada 4 hari lagi, jadi kita nak simpan air ni untuk minum penggunaan dalam 4 hari sebab kita nak cari mana air kat lagi. Perjalanan kita jauh sebab main 4 kali 4 dalam hutang Tapi dalam hutang ada kok sungai-sungai kan. Main tengah padang pasir. Nak contoh gitu nak contoh kan lagi.
Sebab kita payah. Sebab kita sebab air banyak berlambak. Air laut ada, air sungai ada belaka air. Al-thalith yang ketiga. Maradun. Ni sebab yang ketiga. Sebab yang kedua ni, air ada. Tadi yang pertama air tak ada. Sebab yang kedua air ada. Tapi air saat ni tu untuk tujuan lain. Untuk minum. Bukan minum dia saja, bukan minum orang lain pun sama juga hukum. Bukan minum manusia saja, minum binatang pun sama juga hukum. Tetapi dengan syarat orang lain ke binatang ke mesti hak yang muhtaram, yang dihormati oleh syarak. Al-thalith yang ketiga. Yang ketiga daripada sebab yang mengharuskan seorang tayamum adalah maradun, sakit. Yakhafu ma'ahu min isti'malihi ala manfa'ati 'udwin. Yang yakhafu, yang bimbanglah ia, yang takutlah ia. Bimbang, takut. Bimbang takut Takutlah ia seorang ma'ahu bersama dengan sakit tersebut. Takut min isti'malihi dari kerana gunanya air. Takut dari kerana guna air. Dia takut benda ala manfa'ati 'udwin. Mudara ala lil madarrah. Mudara atas manfaat anggota. Ataupun kita kata ada manfaati udwi ini, dia takut atas manfaat anggota. Maksudnya atas manfaat anggota. Udwi ini satu anggota. Kita ada anggota kita. Anggota kita ada manfaat dia, ada kegunaan dia. Tangan ada kegunaan dia tak? Hidung ada kegunaan dia. Telinga ada kegunaan dia. Faham tak lagi? Dia takut mudarat kegunaan satu anggota. Faham tak lagi? Jadi kalau dia guna air, mudarat anggota dia. Maksudnya, fungsi anggota dia jeng. Faham? Tak boleh nak akak tangan. Kaki tak boleh nak akak. Mata tak boleh nak buka. Faham? Nampak lagi? Itu maksud ada manfaati udwin. Udwin satu anggota. Kalau satu takut bimbang, mudarat, mana manfaat satu anggota pun sakit tersebut boleh dah seorang tu bertayamum. Apatah kalau lebih daripada satu anggota. Okey, satu. Wa kadza but'ul bur'i. Dan seperti ini. Seperti yang dibimbang kalau guna air, mudarat di atas manfaat anggota. Sama juga but'ul bur'i. But'. Maksudnya but' lambat. Al-bur'i sembuh. Dia sedang sakit. Kalau dia guna air, lambat sembuh. Kalau dia nak guna air, seminggu sembuh. Tapi kalau dia guna air, jadi 2 minggu sembuh. Baru sembuh. Jadi lambat sembuh. Okey, ketika tu boleh dia bertayamum. Sakit tersebut. Dia nak cerita benda. Bukan semua jenis sakit boleh seseorang itu bertayamum. Bukan. Bukan semua jenis sakit boleh seseorang itu bertayamum. Sakit yang membolehkan seseorang bertayamum adalah sakit-sakit yang tertentu. Yang pertamanya, sakit ni menyebabkan dia tu bimbang kalau dia guna air berlaku mudarat di atas benda manfaat, benda fungsi satu anggota dia. Okay, nampak? Satu. Yang keduanya, benda kalau dia guna air menyebabkan sakit dia lambat sembuh. Awasyainul fahishu fi 'udwin zahirin fil adhar. Ataupun kecacatan. Asyain, kecacatan. Syain, kecacatan. Bukan dia syin lain, asyinu. Itu lain. Itu nama kepada huruf hijaiyah. Awisyainu ataupun kecacatan. Al-fahish yang teruk. Kecacatan yang teruk. Bukan kecacatan ringan. Kecacatan berat. Kecacatan berlaku fi 'udwin zahirin. Pada satu anggota yang zahir. Kita ada anggota tersembunyi. Kita ada anggota yang zahir. Kalau bawah tiak tersembunyi ke zahir? Bawah tiak sembunyi ke zahir? Sembunyi. Kalau di peha sembunyi ke zahir? Peha. Zahir. Peha. Sembunyilah. Dia zahir ni contoh muka, tangan, kaki. Baik. Jadi kalau berlaku kecacatan yang ringan, maka tak ada masalah. Ataupun kecacatan berat, tapi bukan pada anggota zahir, maka tak ada masalah. Maksud benda tak ada masalah, tetap wajib dia kena guna
air. Tak boleh dia tayamum. Itu maksud dia. Baik. Katanya lagi, wasyiddatul bardi kamaradin, dan bersangatan sejuk, sejuk sangat cakap kita. Sejuk sangat kamaradin, seperti sakit. Jadi maksudnya benda, orang tu bangun subuh, Allah sejuknya. Sejuk, tidak sakit, sejuk. Tapi kalau dia guna air ni, akan mudarat fungsi anggota dia. Nampak? Kalau dia guna air ni, menyebabkan akan berlaku, sekarang ni sakit ke tak Tak. Jadi, bersangatan sejuk seperti marad, seperti sakit. Tetapi, dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat dia adalah, dia tidak ada alat yang dapat dia memanaskan air. Yang anggota dia tidak dapat, anggota dia, kan kita ni anggota kita dia mampu untuk, kan kita apabila kita tubuh badan kita panas. Tubuh badan kita panas. Faham? Jadi maksudnya kepanasan tubuh badan dia tidak dapat menolak sejuknya air dan tidak ada alat yang dapat menyejukkan air. Okey, wasyiddatul bardi, dan bersangatan sejuk kamarad, seperti sakit. Tapi kalau sejuk sikit, tu tak ada masalah. Tu tak boleh nak tayamum. Bangun pagi, duduk pondok Bukit Kijang. Bangun pagi, Ami bangun pagi. Dah kena mu tayamum ni. Sejuk demam ke duk sejuk weh. Duk warna orang pasal kipas. Tu ada tu malah nak pergi kena air gitu. Okay, habis. Katanya wa idzam tana'a isti'maluhu fi 'udwin illam yakun 'alaihi satirun wajabat tayammum. Wa kadza ghuslus sahihi 'ala al-madhhab. Dan apabila imtana'a, terhalang, tidak boleh, isti'maluhu, mengguna air, fi 'udwin, pada satu anggota. Sekarang ni satu anggota dia sakit. Ada anggota yang boleh dia guna air. Dan ada anggota yang dia tidak boleh guna air. Hak tadi lain. Hak tadi memang tak boleh guna air langsung. Okey, jelas lah tayamum. Hak ni ada tempat yang boleh guna air. Dan ada tempat dia tak boleh guna air. Itu maksud imtana'a isti'maluhu fi 'udwin, pada satu anggota. Maka katanya wajibat tayammum, jawab bagi idza, wajib tayammum. Bila? Illam yakun 'alaihi satirun, jika tidak ada atasnya pembalut. Wajib dia kena tayammum kalau tidak ada atasnya pembalut. Okey, wa idzam tana'a isti'maluhu fi 'udwin illam yakun 'alaihi satirun, jika tidak ada atasnya satirun, pembalut, wajib dia bertayammum. Kalau ada pembalut, nanti kita akan cerita hukum lepas daripada ni. Dah tayamum ni, tayamum ni adalah ganti tempat yang tidak boleh guna air ataupun ganti anggota yang tidak boleh guna air tersebut. Tapi bukan niat aku tayamum kerana ganti, bukan. Niat aku mengharuskan sembahyang, samalah. Wa kadza, dan seperti ini, seperti wajib tayamum, ghuslus sahihi 'ala al-madhhab, kena basuh anggota yang sahih 'ala al-madhhab, di atas madhab. Madhab kita cerita dah sebelum daripada ni. Kita cerita dah perkataan istilah madhab. Jadi kena basuh juga anggota yang sahih. Maksud dia yang sahih, yang bukan zahir, sahih, yang tidak sakit, yang sihat. Tak ada sakit kan? Katanya wala tartiba bainahuma lil junub, dan tidak ada tertib di antara keduanya, di antara tayamum dan basuh yang sahih bagi orang yang berjunub. Orang berjunub dia nak tayamum dulu ke, dia nak basuh yang boleh basuh dulu ke, tak ada masalah. Jadi bermakna kalau orang yang berwudu, menurut pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun ada pandangan yang kedua berbeza, pandangan mu'tamad adalah wajib kena tertib.
Fa in kana muhdithan, maka jika adalah ia muhdith, orang yang berhadas kecil. Fal asahu ishtiratut tayammum. Qaul asah bahawa disyaratkan tayammum. Waqta ghaslil alil, waktu membasuh al-alil, anggota yang sakit. Al-alil ay al-udwi al-alil. Faham lagi? Okey, sebagai contoh. Kita nak faham. Sebagai contoh, anggota sakit tangan. Hak yang tak boleh kena air tangan kanan saja. Tangan kiri, muka boleh kena air, kepala boleh kena air, kaki boleh kena air. Tangan kanan saja boleh kena air. Maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah kena basuh anggota hak yang sihat. Muka wajib tak basuh? Wajib basuh. Tangan wajib tak basuh? Wajib basuh tangan ni. Kiri. Tangan kanan tepat orang yang tak sakit. Mungkin sakit start daripada sini. Start daripada sini sampai sini. Sakit. Ni dah basuh. Sini sakit ke tak? Tak. Maka wajib kena basuh. Faham? Lepas tu wajib kena tayammum. Kerana dia wajib kena tayammum kerana ada anggota yang tidak boleh kena air. Wajib dia kena tayammum. Tayammum ni sebagai ganti kepada tempat yang tidak boleh kena air pada anggota tersebut. Jelas tak? Cuma oleh kerana tayammum ni ganti tempat tersebut, maka wajib kena meraihkan tertib. Maksudnya wajib kena meraihkan tertib, wajib kena tayammum ketika basuh anggota ni. Maksudnya dia basuh muka dulu, sampai masa basuh tangan, dia boleh basuh tangan dulu yang mana boleh basuh. Lepas tu dia tayammum, ataupun dia tayammum dulu, barulah dia basuh tangan. Okey, dia basuh muka, lepas tu dia pun ambil air, lap-lap di muka, lap-lap di tangan, ambil tanah, sapu muka, ambil tanah, sapu tangan, selesai, baru basuh tangan. Lepas tu, basuh tangan, tempat yang boleh basuh. Kalau tak boleh basuh, tinggal. Lepas tu, sapu kepala. Okey, boleh faham kan? Tu wajib kena tertib. Tu maksud, fal asahu ishtiratut tayammum waqta ghaslil ali. Waktu basuh anggota yang sakit. Kata, fa in juriha udwahu, maka jika luka dua anggotanya. Anggota dua luka, dua anggotanya. Tangan lagi, muka lagi, maka fatayammuman, maka dua tayammum. Okey, kita kena berhenti sini. Sebelum daripada kita berhenti, kita baca sekali, kita buat kesimpulan. Fa in juriha udwahu fatayammuman. Maksudnya, katakanlah muka, luka sebelah ni. Tangan, luka sebelah ni. Tak boleh kena air. Maka hak yang sebelah ni boleh kena air, dia kena basuh. Hak tak boleh kena air, dia tayammum. Jadi sebelum basuh tangan, dia tayammum dulu. Okey, lepas daripada tu, dia basuh tangan, hak yang boleh basuh. Lepas tu sebelum daripada sapu kepala, dia kena tayammum dulu. Kena lak dulu air. Hak yang ada muka nak tayammum, mana ada air. Faham? Lepas tu barulah sapu kepala, barulah basuh kaki. Okey, wa in kana ka jabiratin la yumkinu naz'uha ghasal as-sahih. Ini kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Jadi kita ada dua soalan yang diajukan oleh sahabat kita yang mengikuti pengajian ni. Cuma nak baca dua soalan. Soalan yang pertama, apakah boleh perempuan haid baca wirid ma'thurah kubra dengan niat zikir? Yang keduanya, mohon penjelasan lanjut daripada Ustaz berkenaan pandangan yang termaktub dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj yang bergaris sejauh mana boleh beramal dengannya. Mana pandangan dia? Baca kejap dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj, dia kata mana ni? Allah. Warna pula Nampak warna ke ni? Kena tu dua. Okey. Kemudian dia kata, amma idza qara'a syai'an minhu la 'ala qasdil Quran fayajuz. Apabila dia baca sedikit daripada Quran bukan tidak di atas qasad Quran, maka harus. Walau 'abbara al-musannif biha hunaka kana aula. Yashmala ma qaddartu. Okey, itu apa? Bal afta syaikhi. Bahkan telah memberi fatwa oleh guruku. Khatib Asy-Syirbini. Kalau kata syaikhi di sini, dia merujuk kepada, tak silap ingat, Syihabuddin Ar-Ramli. Bi'annahu law qara'a al-Qur'ana jami'ahu la biqasdil Qur'an jas. Sekiranya dia baca Quran sekaliannya, tidak dengan qasad Quran, hukum dia adalah harus. Jadi, Anas sebut baru ni, malam baru ni, Anas sebutkan ni. Kalau baca suti Quran dengan qasad zikir, maka tak munasabah. Tak munasabah baca suti Quran dengan qasad zikir. Tiba-tiba dalam kitab Mughnil Muhtaj ada sebut benda tu.
Apa yang difatwa oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli, bahawasanya kalau dibaca suti Quran dengan qasak zikir sedangkan ketika itu dia berjunub, maka dibolehkan. Okey. Sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kita kena faham, orang yang berjunub, perempuan yang haid, dia tidak boleh baca Quran. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita bincang mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh baca Quran dengan qasak Quran. Kalau qasak Quran, tidak boleh baca Quran. Okey, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, itu yang pertama. Tetapi kalau tidak qasak Al-Quran, dah tak qasak Quran, qasak apa? Qasak zikir. Ataupun dah qasak benda. Tubik daripada mulut. Dah qasak benda pun. Maka tak ada masalah. Kalau dah boleh qasak Al-Quran. Jadi kalau qasak zikir, tak ada masalah. Qasak doa, tak ada masalah. Okey, jelas? Cuma ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran, dia mempunyai susunan pada selain daripada Al-Quran. Dan ada ayat Quran, dia tidak ada susunan dia pada selain daripada Al-Quran. Faham? Okey, sebagai contoh. Ada tak orang cakap, orang guna perkataan Qul huwallahu ahad selain daripada Al-Quran? Ada tak? Tak ada. Jadi Qul huwallahu ahad ia khusus dengan susunan Al-Quran. Dia berbeza dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia walaupun benda tu ada dalam Quran, tetapi dalam percakapan kita, dalam penggunaan kita guna. Faham? Ketika datang musibah kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita nak naik kereta kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi dalam masalah ni, ulama mazhab Imam Syafi'i berbeza pandangan. Dia kata lagu mana? Al-Quran yang boleh kita baca ketika kita berjunub ataupun haid dengan qasak zikir adalah kalau sekiranya, okey berarti ya, kalau sekiranya Al-Quran tersebut ada susunan dia pada selain daripada Al-Quran. Ada dalam Quran dan ada persediaan Quran. Ini sepakat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang keduanya, kalau tak ada susunan dia pada selain Quran, hanya susunan dia dalam Al-Quran. Contoh surah Al-Ikhlas sebagai contoh. Maka dalam masalah ni berlaku khilaf. Ada sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tak boleh. Tidak boleh kalau sekiranya tidak ada susunan dia selain daripada Al-Quran. Okey, boleh faham? Namun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, masalah ni masih lagi dibolehkan. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad mengikut apa yang disebut oleh kebanyakan ulama mutaakhirin, bahawasanya boleh. Walaupun tidak ada nazam di dalam Al-Quran. Tapi syarat jangan qasak Al-Quranul Karim. Jadi bermakna kalau orang tu nak baca maksurat, dibolehkan atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, mengikut pandangan sebahagian besar ulama mazhab Imam Syafi'i. Walaupun pandangan hak yang pertama saat ni tu tidak dibolehkan. Okey, jelas tak? Dua. Yang ketiga, dalam masalah membaca start daripada awal Quran sampai akhir dengan qasak zikir, sebenarnya ulama berbeza pandangan. Imam Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan boleh, tapi dengan qasak zikir, tidak dengan qasak Al-Quran. Tetapi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan tidak boleh. Maksudnya berlaku khilaf. Ada kata boleh, ada kata tidak boleh. Baik. Ana dalam masalah ni, ana lebih cenderung kepada pandangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam masalah ni. Kerana kita rasa tak boleh nak memikir start daripada Al-Fatihah sampai ke Qul a'udzu birabbin nas, bukan baca Al-Quran. Rasa tak nampak. Boleh faham? Rasa tak nampak. Tapi kalau orang lain nampak, dia prosedurkan. Tak ada masalah. Baik. Sebab ni, pandangan ni adalah pandangan sebahagian daripada ulama. Dan pandangan ni ada sebahagian daripada ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan pandangan mu'tamad. Wallahu a'lam. Pandangan hak ni lah. Pandangan hak yang kata start daripada awal Al-Quran sampai akhir. Dia qasak zikir, dibolehkan. Okey. Ada pandangan sebahagian daripada ulama. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan okey. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas talaki kita online kita pada malam ini dan juga pencerahan berkaitan dengan soalan-soalan pada malam ini. Jadi untuk makluman semua, sekali lagi sesiapa yang ada soalan boleh komen di kelas kita ataupun boleh WhatsApp nombor
014-507-9811. Boleh WhatsApp soalan ataupun boleh maklum dalam grup tu. Jadi insya-Allah malam esok kelas kita berjalan seperti biasa, dan juga untuk akan datang kita akan maklum balik insya-Allah. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga kepada semua yang join, yang share kelas kita pada malam ni. Mudah-mudahan mendapat manfaat dunia akhirat insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariat.